Saya pernah tanya, berapa kali kita tak pergi office kerana hujan? Oh, tak ada ustaz. Di mana boleh, tak boleh. Mana boleh tinggal. Oh, jadi pergi ke masjid boleh tinggal mudah-mudah ya. Sunat je ustaz. Jadi komitmen ke pejabat tadi, lakukan dengan penuh. Tujuan apa? Nak kipaskan, nak apa terpulang lah. Komitmen dengan Tuhan ni sikit-sikit hujan. Sikit-sikit sakit urat, tak boleh pergi. Ni lah. Jadi ini tuan-tuan sekalian melambangkan komitmen. Saya cakap selalu begitu. Saya kata macam sekarang ni lah. Takkan nak datang setengah kilo ke masjid. Alasan hujan ni tak payah bawa lah. Kereta ada. Payung ada. Tak ada alasan untuk tak boleh datang ke masjid yang kerana hujan. Komitmen yang serius begitu tak akan dicapai. Melainkan daripada orang yang betul-betul mencintai Allah. Kalau dia hanya sekadar separuh hati, sekadar terpaksa, dia tak akan sampai komitmen yang macam itu. Contohnya macam ni, kita pernah bercinta lah dulu-dulu. Janji nak jumpa pukul 5 petang, pukul 3 dah tunggu dah di situ. Mengapa komitmen tu begitu sekali serius? Sebab kita sayang. Sebab kita suka. Sebab itu kalau orang ada boyfriend, girlfriend, janji pukul 5, pukul 6 tak sampai, tak salah lain kali. Kalau nak, itu pada bukti tak percaya dah tu. Bukti tak ada komitmen. Dia boleh bagi 1000 alasan mengapa dia lewat. Sekali boleh lah. Kali yang kedua pun macam itu juga. Kali yang ketiga macam itu juga. Alasan demi alasan dibawa. Habislah. Tidak ada elemen bukti cinta, tak ada. Yang ada ialah lafaz cinta. Jadi dengan Allah pun macam itu seolah-olahnya. Bukti komitmen tadi ialah serius kecintaannya kepada Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, apabila dia buat melakukan dengan penuh cinta, tak timbul lagi lah sayang nak berbelanja duit. Tak timbul lagi lah sayang berbagai perkara lain yang menghalang dia. Sejuk tengah-tengah malam pun dia boleh bangun. Di tempat saya tu sikit-sikit hujan, kosonglah masjid. Tak kira di tempat saya lah, di sini tidak ni. Saya pernah tanya, berapa kali kita tak pergi office kerana hujan? Oh, tak ada ustaz. Di mana boleh, tak boleh. Mana boleh tinggal. Oh, jadi pergi ke masjid boleh tinggal mudah-mudah ya. Sunat je ustaz. Sedangkan ada pendapat mengatakan pergi jemaah tu wajib, ya tak? Walaupun kita kena sunat, tapi sunat yang amat dituntut. Di sini melambangkan komitmen dia ke masjid, tak setaraf dengan komitmennya ke office. Itu saja perbezaan dia. Jadi komitmen ke pejabat tadi, lakukan dengan penuh. Tujuan apa? Nak kipaskan, nak apa terpulang lah. Komitmen dengan Tuhan ni sikit-sikit hujan. Sikit-sikit sakit urat, tak boleh pergi. Ni tak? Jadi ini tuan-tuan sekalian melambangkan komitmen. Saya cakap selalu begitu. Saya kata macam sekarang ni lah. Takkan nak datang setengah kilo ke masjid. Alasan hujan ni tak payah bawa lah. Kereta ada. Payung ada. Tak ada alasan untuk tak boleh datang ke masjid yang kerana hujan. Kalau dia sensitif, tak boleh kena setiap hujan pun semua itu soal lain lah. Itu bukti komitmen. Jadi belum lagi minta pengorbanan nak bagi 10,000, 100,000, belum lagi. Belum. Jadi itu tuan-tuan sekalian, mengapa ulama meletakkan komitmen yang hebat itu datangnya semestinya daripada unsur cintanya kepada Allah. Diulaskan lagi. Cinta itu akan berlebih kurang antara A, B, C dan D. Dia bergantung kepada darjah hubungannya dengan Allah. Dia lebih mendalam ilmu pengetahuannya mengenai ketuhanan, lebih mendalam tentang unsur-unsur tauhidnya. Dia rasa segala yang dia dapat ni semua daripada Allah. Semua dia dapat ni semua pengurnian Allah. Maka kecintaannya untuk membalas budi Allah ni makin tinggi. Tapi berlainan daripada orang-orang yang merasa, oh ini I punya, ini titik peluh I punya, ini I dapat kerana I usaha. Tak teringat kata itu anugerah Allah. Maka komitmennya rendah untuk berabdi kepada Allah. Sebab dia tak terasa itu anugerah Allah. Dia tak terasa itu pemberian Allah. Dia kata ini I punya. Dia tak kata saya dah waktu tu. Orang-orang yang ego dia memang macam tu. Tapi dia susah sikit, dia sakit sikit, Allah Tuhan pun dia bagi. Tak kesian dekat dia, dia susah dah lama dah. Dia sebutlah saya waktu tu. Tapi waktu senang tu I.
Sebab ada orang dia cakap Melayu elok, tapi waktu dia marah kat isterinya, dengan anak dia cakap Inggeris. Ada orang beritahu saya macam itu. Macam tu lah tadi pun. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, lagi tinggi pengenalan kita kepada Tuhan, lagi kita menghayati unsur-unsur kerohanian ini, lagi kita terasa budi Allah kepada kita. Kita tu sebut budi anugerah. Berbagai-bagai anugerah Allah kepada kita. Sebab itu Tuhan kata, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dia kalau kamu nak bilang nikmat Allah kepada kamu, kamu tak terbilang. Kalau kita merasai begitu, terasalah kita nak ibadah dan penuh dengan suka. Jadi saya bawa pagi ni tujuan untuk meningkatkan supaya jangan kita kekalkan kualiti ibadah kita setakat tugas. Setakat nak buat macam mana kena solat. Jangan macam itu. Mungkin kita banyak macam itu. Oh, nak kena solat pula kejap lagi. Oh, nak kena begini. Jadi kita tak terasa sangat kata benda tu kita nak buat. Jadi kita kena tukar level ini, masuk pada level yang lebih tinggi makamnya, iaitu kita lakukan dengan penuh keinginan dan kesukaan, dengan kerana kita merasai berbagai-bagai penganugerahan Tuhan kepada kita. Bagi orang yang macam ini, sikit lagi saya tambah ya, boleh ya? Sikit lagi. Ibadah yang macam itu dia akan merangkumi Islam keseluruhannya. Tidak terpisah hanya di masjid surau. Kehidupannya keseluruhannya menjadi ibadah. Bergantung pada nawaitunya. Selagi benda tu tak bercanggah dengan agama, tak bercanggah dengan Islam, dia niat dengan baik macam tu, semua jadi ibadah. Bahkan kalau dia niat yang salah pula, yang ibadah tu mungkin bertukar kepada maksiat. Seperti dia riak, dia takabur dan sebagainya. Jadi ketika itu, pemisahan ibadah itu hanya dalam masjid surau ni, kita ketepikan. Dia kata di sini, kehidupan kita ni merangkumi, keseluruhannya boleh menjadi ibadah. Jadi disebutkan kita berjihad, kita berderma, maka di sini bergantung kepada capabilities kita masing-masing, position kita dalam masyarakat. Orang yang duit banyak, dia boleh beribadah secara duit. Orang yang ilmu banyak, dia boleh beribadah secara ilmu. Orang yang skill tertentu, dia boleh beribadah secara skill dia. Banyak orang pandai bahasa Inggeris, dia buka tuition bahasa Inggeris percuma. Ataupun dia ambil harga murah kepada orang miskin. Banyak macam itu. Ada doktor pakar tu, saya tak nak sebut doktor pakar tu. Dia bagi rawatan mingguan untuk orang buta di tepi klinik dia. Percuma. Saya tak nak sebut lah. Waktu tu saya masih student lagi di universiti. Hai khas. Sebab orang buta di kawasan dia tu ada tempat pusat orang OKU lah. Dia buat gitu. Dia buat ibadah yang macam itu. Jangan kita beribadah ni nak kena ada tasbih di tangan, nak kena buat Al-Quran, nak kena buat sejadah ya. Lain tu tak berapa nampak ibadahnya. Ada orang macam itu. Tak apalah kalau kapasitinya macam tu okey, tapi jangan limitnya setakat itu. Selagi ruang-ruang tu masih ada, maka kesemua tu boleh menjadi ibadah. Cuma mesti kita letak ranking ibadah tu berbeza. Yang lebih utama Allah mesti didahulukan. Fardu ain wajib mesti diutamakan, atau utamanya solat, zakat, haji, mesti diutamakan. Jangan kompromi. Lepas tu baru diikuti dengan yang sunat. Banyak orang utamakan yang sunat, yang fardu mungkin. Kemudian yang tak boleh, haram, kita tinggalkan. Bila kita tinggalkan yang haram tu juga ibadah kepada kita tu. Ibadah secara negatif. Utamakan yang haram kita mesti tinggalkan, jangan kompromi. Dan kalau boleh, yang makruh kita tinggalkan juga. Apabila orang tak memikirkan ranking-ranking begini, kadang-kadang dia utamakan benda sunat, yang wajib dia tak begitu. Dia utamakan, selalu saya sebut, pergi umrah misalnya berkali-kali. Tapi zakat ni dengan bantuan kita tak tahu. Kemungkinan tak setera mana. Yang haram pula, dia taklah apa, tinggal semayang, minum arak semua. Tapi rasuah mungkin, sensitif sebut rasuah sekarang ni, tapi saya sebut secara umum ni, tak berapa kisah sangat orang tak nampak begitu begini. Tafsir rasuah itu sebagai derma dan lain-lain untuk justify. Jadi hal-hal begini kita kena ambil perhatian. Kesemua itu boleh menjadi ibadah kalau kita buat ikut ranking yang betul dan ikut format yang betul, dan boleh menjadi maksiat kalau tersalah begitu. Tapi keutamaan mesti diambil kira. Jadi saya rasa dengan masa yang terhad begini, banyak saya nak sebut tapi tak sempat. Saya harap sikit sebanyak kita semua dapat hayati
dan kita dapat tingkatkan kualiti ibadah kita, bukan sahaja dengan membanyakkan amal ibadah, itu biasa aja. Kita faham nak tingkatkan kualiti ibadah, nak tingkatkan ibadah kita ni dengan banyak aja. Di samping banyak, saya nasihatkan tingkatkan ke kualiti dengan memasukkan elemen-elemen tadi. Elemen ketulinan, melalui betul-betul kita khudu' dan kita patuh, dan kita lakukan itu betul-betul dengan kecintaan kita kepada Allah, dan kita lakukan semata-mata kerana titah perintahnya, tidak ada kerana-kerana yang lain. Apabila kita dapat garapkan benda itu dengan baik dalam amal ibadah seharian kita, automatik markanya tinggi, dan insya-Allah kita akan dapat ganjaran yang besar daripada Allah. Maafkan saya, salah silap daripada saya, kekurangan semuanya daripada saya. Yang benar itu semua daripada Allah. Saya tumpang share saja sikit sebanyak ilmu yang Tuhan berikan ini untuk saya dan untuk semua kita.